Pop ini datang ke Indonesia dan ini reaksi orang Islam di sana. Cium tangan dan ambil berkat. Juga bagi menghormati pop tersebut, azan di TV dimutekan hanya guna running text sahaja. Adakah patut orang Islam buat macam tu? Dan siapa pop yang datang itu sehingga umat Islam perlu tunduk pada dia? Juga kenapa pop Vatikan ini tidak pernah datang ke Malaysia? Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Pertama sekali, video kali ini hanyalah untuk orang Islam sahaja. Jika anda bukan Islam, anda boleh skip. Sebabnya boleh jadi ia akan membuatkan anda tidak tenang nanti. Untuk pengetahuan sahabat semua, seorang pop besar Kristian ataupun ketua negara Vatikan, yang mana adalah seorang pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia. Dan sebenarnya Vatikan ini adalah diiktiraf sebagai satu negara terkecil di dunia yang terletak di Bandar Rom. Dan Bandar Rom sendiri itu adalah ibu negara Itali yang mempunyai datuk bandarnya. Keluasan negara Vatikan ini hanya sekitar 0.44 km dengan populasi hanya sekitar 880 orang yang kesemuanya adalah pendeta agama. Jadinya pemimpin tertinggi Katolik ini telah datang ke Indonesia. Dia ialah Pop Francis. Ia datang ke Indonesia bermula daripada 3 September sehingga 6 September. Dan kedatangan beliau ni memang disambut dengan meriah dengan baik oleh orang Indonesia. Disambut dengan baik juga oleh Menteri Agama dan lain-lain. Mereka salam pop dan sebagainya. Sebenarnya sahabat semua, pop besar daripada Vatikan ini datang ke Indonesia dah 3 kali. Daripada pop terdahulu lagi iaitu Pop John, Pop Paul dan sekarang ialah Pop Francis. Antara tujuan Pop Francis ini adalah untuk melakukan misa, iaitu merupakan satu bentuk ritual ibadah keagamaan dalam tradisi agama Kristian, terutamanya gereja Katolik lah, iaitu memperingati hidup, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kali ini ia diadakan secara besar-besaran di Stadium Gelora Bung Karno. Dan untuk info kepada kita, misa ini bukan sekadar ritual ibadah, ia juga merupakan peristiwa sakramental yang diyakini Yesus hari itu akan datang secara nyata dalam roti dan anggur kudus. Yang mana misa ini dapat merujuk kepada beragam bentuk peribadatan yang menitik beratkan kepada penjamuan kudus sebagai bahagian integral daripada ibadah. Itu yang mereka yakinilah. Dan pada hari tersebut juga di Indonesia, sewaktu mereka melakukan misa, azan diminta untuk tidak dikumandangkan di televisyen dalam semua saluran TV di Indonesia kerana upacara itu dilakukan secara live. Azan pun hanya boleh menggunakan running text sahaja. Begitu nak membesarkan hari tersebut. Sedangkan populasi Islam di Indonesia ni lagi besar dibandingkan dengan agama-agama lain. Tetapi mereka minta seperti itu dan sebagaimana viralnya surat daripada beberapa orang pimpinan. Dan perkara tersebut ada juga segelintir orang Kristian sendiri yang bantah. Sebabnya tidak ada keperluan pun untuk menyekat laungan azan, hanya sekadar upacara misa. Kenapa perlu menghentikan syiar Islam? Bila kau nak buat ritual pada hari tersebut, kau nak buat, just buatlah. Dan tidak perlu pun berhentikan sesuatu yang memang syiar dah di dalam sebuah negara tersebut. Itu antara komen-komen mereka lah. Kalau pendapat korang macam mana? Perlu ke buat macam tu? Untuk pengetahuan sahabat semua, pop ataupun pimpinan besar daripada Vatikan ini tidak pernah datang ke Malaysia. Kenapa? Antara sebab utamanya ialah pemimpin di Malaysia tidak pernah pun memberi kad jemputan kepada mana-mana pop besar. Ia adalah kerana kerajaan Malaysia sebelum ini mempertahankan hak negara Islam dan juga Melayu itu sendiri. Buat masa sekarang setakat inilah memang tidak ada lagi pop besar yang pernah datang dan buat ritual besar-besaran di Malaysia. Tetapi di Indonesia ia dah pun dinormalisasikan dan kita boleh tengok sendirilah bagaimana Indonesia mengalu-alukan kedatangan pop dengan begitu meriah. Jadinya dengan kedatangan pop ke Indonesia ni terjadilah satu kejadian yang viral di media sosial, iaitu orang Islam yang memakai songkok pergi salam dan cium pop dan juga ambil berkat, dengan mana pop tersebut meletakkan tangan pada kepala orang tersebut. Jadinya perkara ini memang mengundang pelbagai kontroversi lah di kalangan umat Islam kerana nak hormat dan ambil berkat bukan kepada pop tapi kepada tok guru, kepada ustaz-ustaz, kepada ibu ayah kita. Lebih-lebih lagi orang tersebut bukanlah orang yang beragama Islam, yang pemimpin agama besar Katolik. Bahasa mudahnya, biarlah penganut mereka sahaja yang buat macam tu. Kita tidak perlu untuk buat macam tu. Tetapi sahabat semua, sebelum ini pun sebenarnya ada dah orang Islam yang minta berkat kepada Tok Sami. minta berkat daripada air rinjisan Tok Sami. Kita dapat lihat sendiri orang Islam dengan pakai tudung, melutut, menadah. Tangan mereka meminta berkat kepada air rinjisan yang dibaca oleh Tok Sami.
Dengan sebab apa? Pasti ada harapan untuk keberkatan dan sebagainya. Kita tahu sopan santun di Nusantara ini memang tak asing lagi. Lagi-lagi kalau salam, cium tangan, minta berkat itu dah memang biasa bagi kita. Kerana kita dididik seperti itu bagi menunjukkan rasa hormat dan adab kita kepada orang yang lebih mulia daripada kita, seperti ibu bapa kita dan guru-guru. Dan secara asasnya tidak ada masalah pun bagi kita umat Islam untuk salam dan menyapa non-Muslim. Yang menjadi masalah ialah bila ianya berkaitan dengan kepercayaan akidah kita umat Islam. Bila kita percaya dan yakin bahawa ada keberkatan, ada hikmah, ada pelbagai kelebihan jika kita dapat cium tangan dan didoakan dibelai oleh pemimpin agama lain. Juga bila kita dirinjis dengan air suci mereka dan sebagainya. Yang ni memang tidak boleh dan memang dilarang. Kerana yang pertama, akidah mereka dan juga Tuhan mereka adalah lain. Mereka mensyirikkan Allah, mereka tidak menyembah Allah. Bagaimana mungkin kita yang menyembah Allah ni mengharapkan keberkatan dan dilimpahkan rezeki kepada makhluk yang menyekutukan Allah? Apatah lagi kita yakin benda tersebut ada keberkatannya. Dengan kita didoakan, dirinjis dengan air, maka segala bala akan hilang. Itu memang tidak ada dan tidak perlu. Kerana Islam ni dah pun sempurna dan kita berharap, meminta, mengadu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, kerana makhluk di dunia ni lemah. Hanyalah Allah yang maha berkuasa. Kita tidaklah boleh meminta dan mengharap kepada makhluk, lebih-lebih lagi orang yang menyekutukan Allah. Tidak boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'ata fil ma'ruf. Yang bermaksud tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Jadi jangan kita percaya dan yakin mereka yang menyekutukan Allah yang dapat memberi kebaikan kepada kita daripada sudut air rinjisan, daripada sudut berkat mereka. Kerana orang yang syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Yang bermaksud sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Jadi sebagai muslim ni kita kena ada pegangan, lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Kita tidaklah perlu lagi untuk menyebok dan melibatkan diri di sana. Biarlah penganut mereka sahaja yang buat seperti itu. Tidak ada keperluan untuk engkau ambil pot di sana, ambil tempat di sana. Berilah ruang kepada penganut mereka sahaja. Engkau yang muslim ni tak payah sibuk-sibuk. Kalau nak toleransi pun biarlah berpada-pada. Tidak perlulah ia menidakkan ataupun merendahkan hak kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana sebelum ini juga Sami Buddha melakukan ritual di dalam masjid. Juga selawat di dalam gereja. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salatullah salamullah ala taha rasulullah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa dan mengangkat juga membesarkan berhala sebagai sembahan mereka. Kerana kelakuan seperti itu bukanlah lagi toleransi tapi dah jadi toleransi. Para sahabat Nabi dahulu begitu kuat dan tegas bila melibatkan Islam. Sebagaimana Ubaid bin Amir bila dia berjumpa dengan Rustum, dia tidak turun pun daripada keldai di istana Rustum kerana tidak mahu tunduk kepada mereka yang bongkak. Begitu juga para sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah, mereka tidak tunduk apatah lagi minta berkat kepada Raja Kristian pada ketika itu. Kerana kita umat Islam ni ada nilai yang tinggi. Islam yang kita simpulkan dalam diri kita ini adalah agama satu-satunya yang Allah redai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Kita ada prinsip dan pegangan. Akhir sekali sebagai muslim kita jagalah apa yang Allah redai dan tinggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah untuk kita. Lebih-lebih lagi merendahkan diri kita kepada orang lain. Jadi cukup sekedar itu sahaja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.